Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana kita dapat diberi kurnia dan nikmat daripadanya. Kita dapat sambung kita punya kelas percuma. Baik. Semalam saya berjaya habiskan tajwid berkaitan surah Al-Kafirun. Baik, saya nak jelaskan sedikit tentang surah Al-Kafirun. Okey, baik. Apa yang anda faham tentang surah Al-Kafirun? Surah Al-Kafirun ni biasanya ramai dah tahu. Terima kasih kepada yang bermasuk. Saya tak nampak siapa yang bermasuk, dia tak tunjuk pula. Okey, terima kasih kerana join dalam live saya. Kita belajar tajwid dan pemahaman Al-Quran. Jadi kita nak memberi manfaat kepada ramai orang. Kita nak bantu ramai orang dalam membantu membaca Al-Quran dengan bagus supaya tak batal solat. Banyak orang yang batal solat sebab bacaan dia jali, bacaan dia salah. Jadi kalau kita nak betulkan bacaan kita dengan cepat dan singkat, belilah Al-Quran ini. Al-Quran ini bukan saya nak promote, saya nak ajar tuan-tuan guna Quran ni. Sebab saya guna Quran ni memang mudah. Baik. Surah Al-Kafirun menceritakan tentang dia punya topik dia. Dia punya apa orang kata? Keyword apa orang kata? Topik dia Surah Al-Kafirun ni berkaitan orang kafir. Orang kafir yang mana Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk cakap pada orang kafir. Kata apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang kafir tu. Ini sebab apa kisahnya? Kisahnya orang kafir ni dia apa? Sentiasa nak menyuruh Nabi Muhammad supaya menyembah sembahan mereka semula. Ada yang ramai orang musyrikin Quraisy ni dia memberi apa nama tu? Menawarkan pangkat kepada Nabi, menawarkan duit, menawarkan menjadi pemimpin. Dia minta Nabi, kalau engkau tinggal kat agama engkau, ni Abu Jahal kata ke? Orang musyrik Mekah kata kepada Nabi, kalau engkau tinggal kat agama Islam, kau berhenti berdakwah, kami akan jadikan engkau sebagai ketua. Jadikan engkau sebagai ketua orang Quraisy, pemimpin Quraisy. Pemimpin Quraisy waktu tu Abu Jahal. Tapi dia sanggup lepaskan jawatan dia demi nak berikan kepada Muhammad supaya dia memberhentikan dakwah dia. Jadi itu antara kisah-kisah orang Quraisy ni, dia nak minta Nabi ni berhentikan dakwah dia. Dan minta supaya orang pengikut Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sendiri sembah balik Tuhan nenek moyang mereka. Macam kita lah. Orang Quraisy, orang Arab ni, mereka ada tradisi, adat masing-masing. Macam mana jika kat tempat kita ni ada adat kita sendiri kan? Adat berkhatan, adat apa tu? Berkahwin, bersanding. Kita punya adat-adat di kita kan. Ada adat-adat Melayu ni lagi banyak adat dia. Cuba bayangkan dekat tengah-tengah kita tengah dah biasa dengan adat kita ni daripada nenek moyang lagi, tiba-tiba datang seorang pemuda Melayu, lahir budak kecil, lahir umur 40, terus dia kata adat Melayu ni haram. Adat Melayu ni tak boleh dibuat. Dia mencipta satu inovasi baru, mencipta satu apa tu, gerakan baru yang memusnahkan adat-adat Melayu. Siapa tak bengang? Orang Arab. Macam itulah perasaan orang Arab Quraisy ketika Nabi Muhammad mendakwah Islam. Yang mana dakwah Islam ini melarang semua adat-adat orang Quraisy. Adat nenek moyang mereka dulu. Adat nenek moyang Nabi sekali. Cuba bayangkan. Sebaikkan saya tiba-tiba kata dekat tuan-tuan hal haram bersanding, haram renjis-renjis, haram apa tu, apa adat-adat Melayu contoh apa ada adat pepatih, adat temenggung tu saya semua haramkan contohlah kan. Confirm saya kena attack. Sebab apa saya kena attack? Sebabnya benda tu melanggar adat. Tak bak kata pepatah, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Itu adat. Jadi ketika itulah, sebab itulah orang kafir ni nak terlalu menentang Nabi ketika Nabi berdakwah tu. Susahnya Nabi nak berdakwah kepada orang kafir Quraisy.
Bukan senang. Itulah cabaran yang terbesar para nabi ketika berdakwah kepada kaum masing-masing. Semua mempertahankan adat. Baik. Jadi Allah suruh Nabi Muhammad sebut kepada orang kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami la a'budu, bukan kami ya. La maksudnya aku. Alif maksudnya ana. A'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Kami lagi. Aku takkan sembah apa yang kau sembah. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Maksudnya apa? Dan kau pun tak akan sembah apa yang kami sembah. Wala ana 'abidu ma 'abadtum. Dan aku pun tak akan sembah apa yang kau sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan engkau pun tak akan sembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Kau agama kau, aku agama aku. Macam tu. Ada riwayat yang mengatakan, adalah hadis, Nabi berkata macam mana? Jika engkau, orang Quraisy menawarkan Nabi macam-macam, harta dan pangkat wanita dan sebagainya. Jika engkau hentikan dakwah ni, aku bagi segala-galanya. Orang Quraisy menawarkan pelbagai pangkat dan sebagainya. Nabi kata apa? Nabi kata yang benda ni kita famous, semua dengar. Semua pernah dengar benda ni. Iaitu, jika engkau berikan matahari diletakkan di riba kananku, di tangan kananku, dan bulan di tangan kiriku, nescaya aku menolak. Terima kasih kepada yang baru join. Minta share kepada ramai orang. Kita nak bantu lebih ramai orang mengetahui tentang Al-Quran. Jika engkau berikan aku matahari letak di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, bukan matahari betul. Ini orang Arab ni dia suka bersimpul bahasa. Jadi orang Quraisy ni menawar Nabi bermacam-macam tawaran. Sebab apa orang Quraisy tawar Nabi? Bukan orang Quraisy ni kejam dengan Nabi, letak najis unta atas kepala Nabi. Memang orang Quraisy buat macam tu. Tetapi yang ketika tawaran ini orang Quraisy buat ketika itu Abu Talib masih hidup. Abu Talib ni siapa tuan-tuan? Abu Talib ini merupakan bapa saudara Nabi. Yang mana Abu Talib ini antara pemimpin Mekah yang tersohor. Yang mana orang menghormati dia. Orang amat-amat menghormati dia punya kedudukan. Jadi Bani Hashim ni, Nabi punya jalur keturunan ni merupakan golongan pemerintah juga, pemerintah Mekah. Jadi Abu Talib merupakan antara pemimpin Quraisy yang hebat. Jadi Abu Talib adalah merupakan pelindung Nabi ketika sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi ketika Abu Talib melindungi Nabi, orang Quraisy tak boleh buat apa-apa kat Nabi. Orang Quraisy nak bunuh Nabi tak boleh. Dia pun boleh buat apa je. Dia pun hanya mampu tawar Nabi. Kalau kau berhenti, aku bagi kau apa yang kau nak. Aku bagi harta, wanita, pangkat, pemimpin. Kau nak apa aku bagi? Nabi jawab tu je lah. Kau bagi matahari dekat tangan kananku, bulan di tangan kiriku, nescaya aku menolak. Aku tak teringin pun semua tu. Yang aku ingin hanyalah ajrillah. Hablu min ajrillah. Nabi inginkan imbalan dari Allah. Imbalan kau tak berguna. Imbalan kau dimiskin. Imbalan Allah lebih hebat daripada kau. Kebanyakan ni perkara ni banyak disebut dalam banyak-banyak surah Nabi-Nabi lain pun sebut. Ketika Nabi Nuh berdakwah di kaum dia, mereka sebut macam tu. Sesungguhnya kami tidak meminta imbalan kepada kamu atas dakwah kami. Kami meminta hanya imbalan daripada Allah sahaja. Baik. Saya tak ada masa kerana hari ini saya bertugas juga. Jadi kita masuk dalam surah tengok pada saya punya description. Tahukah anda ada satu air yang mana air tu kalau kita minum, air tu daripada telaga, kita takkan dahaga selama-lamanya. Siapa tahu? Siapa tahu telaga apa? Okey, jawapan dia ialah yang kita nak baca surah ini. Jom kita semak sama-sama, iaitu surah selepas surah Al-Kafirun. Okey, jelas Jom kita baca sama-sama dan semak 6 tajuk tajwid yang kita belajar. Kita bukan belajar tajwid yang beribu-ribu tajuk tu. Ini 6 tajuk je.
Okey, sebelum tu kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jom kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap ya. Okey, tak apa je, kita baca ya. Inna a'tainakal kautsar. Sekali lagi ya. Suara hilang tadi. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Jom kita kaji 6 tajuk yang kita nak belajar. Siapa yang nak betul-betul cepat fasih dalam baca Al-Quran, join seminar Haraki pada 31 hari bulan 10. Siapa yang berminat boleh komen nak. Saya akan reply message anda di WhatsApp di Messenger. Okey, baik. Inna. Okey, jom kita cari yang tajuk pertama kita ialah panjang dan pendek. Okey. Kita cari ya. Inna. Okey, dah jumpa dah, iaitu tanda cacing. Tanda cacing. Saya dah cakap tanda cacing merupakan 6 harakat. A'tainakal kautsar. Okey, di sini tiada. Jadi dekat satu ayat satu ni hanya satu sahaja tanda panjang, iaitu tanda cacing. Banyak tanda panjang kita belajar, iaitu alif, waw, ya, dan ya kecil, waw kecil, ya kecil. Itu merupakan tanda panjang. Dan yang paling panjang tanda cacing. Dan yang 2 harakat juga boleh jadi panjang. Terima kasih kepada yang baru join. Jom kita menimba ilmu dalam tajwid Al-Quran dan pemahaman Al-Quran. Okey. Dekat sini, okey, kita minta maaf. Bukan satu saja, ada 2. Inna, satu. A'taina. Dekat sini ada alif kecil. Inilah dinamakan 2 harakat. Nakal kautsar. Di sini tak ada. Sini ada maklin je. Okey, nanti kita belajar itu. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Ada tak dekat sini panjang? Tak ada. Tak saya tengoklah, tak ada. Alif ni tak dikira sebagai panjang sebab kita dah kelabukan. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Okey, dekat sini ada tak terpanjang? Kita tak ada. Ada alif 2 harakat. 2 harakat sahaja. Huwal abtar tak ada dah. Sikit je. Okey, seterusnya kita masuk tajuk kedua, iaitu dengung. Tak payah fikir dengung, idgham atau ikhfa, semua tu buat pening kepala je. Dengung asal warna merah atau hijau, itulah dengung. Dan nun mati. Nun mati atau tanwin, faham? Nun mati atau tanwin yang warna hijau atau merah, itulah dengung. Selain daripada itu bukan dengung. Selain daripada itu ada yang iklab ataupun panjang cacing ni kita buat warna hijau.
Okey, jadi berilah Al-Quran ni, sebab Al-Quran ni tengok bawah-bawah ni dia dah terangkan tajwid, anda mudah faham. Walaupun kita tak, dalam kaedah haraki tak terang pun idgham semua ni. Tapi bila anda dah pandai baca, anda akan nampak dekat sini. Anda akan nampak benda-benda tu bila anda dah pandai lagi. Jadi masuk seminar haraki pada 31 hari bulan ni dan dapatkan Al-Quran ini dengan segera. Boleh PM saya dengan segera. Okey. Seterusnya dengung kita cari. Ada tak dengung di sini? Okay, kita tengok. Inna. Okey, dah jumpa dah. Iaitu kita nampak tak ada merah dekat W ni, syaddah ni. Ini warna merah. Jadi dekat sini ada dengung. Nun syaddah atau mim syaddah merupakan wajibul gunnah, wajib dengung. Maka di sini ada dengung. Inna a'tainakal kautsar. Di sini ada satu sahaja dengung, iaitu nun. Fasalli li rabbika wanhar. Okey, kita cari ada tak dengung? Semua hitam, tak ada berwarna hijau atau merah. So tak ada dengung di sini. Inna syani'aka huwal abtar. Okey, di sini tiada dengung. Ya ke? Ada. Ini dia. Sama macam ni. Nun syaddah maksudnya wajibul gunnah. Wajib dengung. Senang cerita ada merah, nun yang ada merah atau hijau, maka dia dengung. Ataupun hijau. Kat sini ada tak warna hijau? Ada, tapi ini ba. Jadi ini merupakan iklab. Iklab pula. Qalqalah. Okey, kita masuk tajuk yang ke 3. Iaitu huruf yang kita tekankan. Okey, kita masuk huruf yang kita tekankan. Untuk huruf yang kita tekankan ialah huruf syaddah, yang bertanda syaddah, atau kita lipat gandakan bunyi dia. Okey. Kita cari ya. Inna. Okey, di sini pun ada. Ini pun merupakan tanda huruf yang kita tekankan bunyi dia. Kita tak payah panggil syaddah sebab syaddah nanti pening. Anda benci, saya tahu anda benci dengan bunyi tajwid-tajwid ni. Jadi kita cakap je huruf yang kita tekankan bunyi dia, atau kita lipat gandakan bunyi dia, atau kita gandakan bunyi dia. Itulah syaddah. Yang bertanda W ni. Jadi nun ni kita sebut ina kan. Kalau macam ni. Tapi kita gandakan bunyi dia, maka inna. Okey. A'tainakal kautsar. Dekat sini hanya satu sahaja yang kita tekankan bunyinya, iaitu nun yang wajibul gunnah tadi. Fasalli li rabbika wanhar. Okey, dekat sini ada tak tanda dengung? Ada tak tanda dengung? Tanda yang kita tekankan, kita lipat gandakan bunyi dia. Ada. Kita dah nampak dah tanda W ni, iaitu lam. Fasalli. Kita tekan bunyi lam tu, atau kita gandakan bunyi dia. Fasalli li rabb. Ada lagi ba. Ba ini merupakan huruf yang kita lipat gandakan sebabnya ada tanda syaddah atau W. Li rabbika wanhar. Li rabbika wanhar. Inna. Ada lagi huruf yang kita tekankan. Jadi dekat sini, dekat ayat 2 ni ada dua tanda yang kita tekankan. Lam dan ba. Okey, akhir sekali. Inna, ada nun. Nun yang kita tekankan. Inna syani'aka huwal abtar. Okey, dekat ayat terakhir hanya satu sahaja huruf yang kita tekankan. Okey, kita masuk tajuk yang topik yang keempat, iaitu huruf yang patut kita abaikan. Jom kita cari 4 huruf yang kita patut abaikan. Yang mana huruf yang kita patut abaikan? Yang mana huruf ini tiada baris dan dia bukan harakat. Kalau Al-Quran ni, kalau Al-Quran Arab, kita tengok Al-Quran Arab, kita akan keliru. Huruf ini kadang-kadang kita ingat, harakat ni. Jadi kita baca ula, salah. Sebab itu Al-Quran ini sangat-sangat membantu untuk orang yang baru nak celik Al-Quran ataupun orang yang nak belajar tajwid. Kerana kami dah siap-siap kelabukan mana harakat yang menipu. Yang mana yang macam harakat tapi sebenarnya dia bukan harakat. Jom kita cari huruf tersebut. Okey, jom. Inna a'tainakal kautsar. Okey, di mana huruf tersebut? Kat sini ada tak? Tak ada. Kita cari warna kelabu. Huruf yang kita abaikan semua warna kelabu. Okey, ada, iaitu alif wasal.
Kita buang dia punya bunyi. Sebab apa kita buang? Sebabnya dia berada di akhir ataupun tengah. Kita pun tak pakai alif ni. Tetapi jika alif wasal dia berada di awal, baru kita bunyikan. Kita hidupkan dia. Sama ada pada atas, bawah atau depan. Bergantung kepada keadaan. Jika keadaannya alif lam, maka bunyi dia al. Jika keadaan dia tiada alif lam, maka kita ikut kepada huruf yang ketiga. Saya dah ajar benda ni ya. Kita cari pada ayat kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Okay, dekat sini ada tak huruf yang kita abaikan? Tak ada. Ada. Iaitu alif wasal sama macam ni. Jadi kita abaikan bunyi ni. Kita tak baca wanhar. Kita tak panjangkan. Nanti seorang tersilap dekat sini. Kita abaikan bunyi dia. Betul. Huruf yang perlu kita abaikan. Inna syani'aka huwal abtar. Dekat sini ada tak huruf yang kita abaikan? Tak ada. Ada alif wasal. Semua alif wasal. Jangan risau. Kalau ikutkan banyak ayat-ayat lain, surah lain banyak alif wasal. Okay, alif wasal maksudnya waw, ya, yang kita abaikan bunyi dia. Okay, jadi ini kita tak perlu harakatkan dan kita tak perlu bunyikan. Huwa al-abtar, tak perlu. Al hanya dia berlaku jika di awal ayat. Jika ini di awal ayat pun kita ikut kepada huruf yang ketiga. Boleh. Okay, kita masuk topik yang tadi keempat, kelima. Okey, kelima ialah huruf yang patut kita lantunkan bunyi dia. Kita lantunkan ataupun kita detakkan bunyi dia. Detak, berdetak. Okey, detak tu maksudnya de, ahad, watab. Okey, kita cari dalam surah Al-Kautsar ni ada tak? Jom kita cari sama-sama. Inna a'tainakal kautsar. Ada tak bunyi berdetak? Tak ada. Tak ada bedek-bek, tak ada. Huruf kalau pelajar-pelajar kafar selalu hafal huruf-huruf qalqalah. Jadi kalau anda malas, tak payah hafal. Bunyi bedek tu je lah qalqalah. Jadi huruf qalqalah yang kita belajar, baju orang-orang kafar ni, pelajar kafar dia belajar formula dia baju dah kotor ataupun kutubu jad, qaf, ta, ba, jim, dal. Itu saja huruf qalqalah. Tapi anda tak perlu hafal. Anda kaedah harakat anda tak perlu hafal. Asal dia bunyi lantun je, de, be, maka dia merupakan qalqalah. Inna a'tainakal kautsar. Dekat sini ada tak bunyi lantun? Berdetak? Tiada. Fasalli li rabbika wanhar. Kat sini ada tak bunyi berdetak? Juga tiada. Inna syani'aka huwal abtar. Dekat sini pun ada ke tak ada? Ada. Okey, iaitu ba. Ini digelar sebagai qalqalah sughra kerana dia berada di tengah. Okey, jadi kita tak payah fikir sughra, kubra ke tengah-tengah ke nisfu kubra, tak perlu fikir. Sebabnya dalam kaedah harakat asal be je, dia merupakan lantunan, merupakan bunyi huruf yang berdetak. Okey, itu topik yang ke-5. Kita masuk topik yang ke-6 iaitu waqaf dan ibtidak. Dekat sini ayat terlalu pendek, maka tiada waqaf dan ibtidak. Tiada waqaf dan ibtidak. Ada waqaf, ibtidak tak perlu. Melainkan nafas anda betul-betul sikit sangat. Hidup memang nafas, memang anda hidup sesak nafas selalu. Ada virus corona, tak tahulah, na'udzubillah, kita nak mengelak pada virus tu. Nafas anda tak cukup ke? Inna a'ta. Dah tak cukup nafas kan? Tak apa. Kalau ini tak ada ibtidak, anda kena patah balik daripada awal. Itulah ibtidaknya. Sebab terlalu pendek. Boleh. Okey, inna a'tainakal kautsar. Waqaf di sini dan anda tak perlu ulang balik. Ini namanya waqaf yang waqaf kam, waqaf tam, waqaf yang sempurna. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, selesai sudah kita mengkaji tajwid tentang Suratul Al-Kautsar. Suratul Al-Kautsar. Sebutan Al-Kautsar. Keluar lidah. Thar. Huruf qalqalah qaf ta ba jim dal. Ya, betul. Qaf ta ba jim dal. Jadi semua orang kena tahu.
Selalunya orang yang hafal huruf-huruf ni orang yang belajar pandai lah kat sekolah. Tapi haraki ni untuk orang-orang yang nak tahu cepat, tak perlu kita nak skip terus untuk tahu. Nak azan dah kot. Senyap je. Okey, nak azan dah. Baik, kita ceritakan sedikit tentang surah Al-Kautsar ni. Okey, surah Al-Kautsar menceritakan tentang apa, tuan-tuan? Surah Al-Kautsar menceritakan tentang nikmat yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil sahut azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, surah Al-Kautsar menceritakan nikmat yang banyak. Yang mana nikmat kepada siapa yang Allah berikan dalam surah Al-Kautsar ni. Okey, jom kita baca sama-sama maksud dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna a'tainakal kautsar. Maksudnya apa, tuan-tuan? Sesungguhnya. Inna maksudnya sesungguhnya. Inna, sesungguhnya kami. Asyhadu an la ilaha illallah. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu nikmat yang banyak. Kami telah kurniakan kepada kamu nikmat yang banyak. Surah Al-Kautsar ni dia cakap kepada siapa? Allah cakap kepada siapa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah cakap kepada siapa nikmat siapa ni? Jadi yang dikatakan dalam surah ini ialah Nabi Muhammad. Sesungguhnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Jadi surah Al-Kautsar ni ini menceritakan ketika Nabi yang mana Nabi orang kata apa? Emotional challenge, ataupun orang kata tengah down. Kita manusia ni sentiasa naik turun. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita manusia ni kita sentiasa ada naik turun. Ada time kita naik, kita tengah rasa gah, kita tengah rasa semangat. Ada time kita akan jatuh. La haula wala quwwata illa billah. Ataupun kita tengah breakdown. Orang semua hentam kita. Okey. Jadi Nabi Muhammad ketika tu Allah hadiahkan dia surah Al-Kautsar ketika Nabi Muhammad tengah rasa diri dia dah sedih, macam itulah. Jadi Allah kata inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah mengurniakan kamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Allah kata berselawatlah kepadaku dan berkorbanlah diri kepada Allah. Berkorban di sini maksudnya apa? Berkorban ni ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan korban menyembelih hari korban. La haula wala quwwata illa billah. Menyembelih lembu dan unta. Ada yang berkorban berdakwah kepada orang Quraisy. Berkorban. Allah berikan nikmat yang banyak. Dah bagi harta pada Nabi, memberikan Sayyidina Umar masuk Islam, memberikan Khadijah, memberikan banyak nikmat yang Allah bagi. Jadi Allah bagi kata-kata semangat kepada Nabi supaya Nabi bangkit. Ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah. Allah. Baik, maksud ayat terakhir ialah sesungguhnya inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu, dialah yang terputus. Apa maksudnya terputus di sini? Yang makna orang yang menghentam Nabi, yang menyebabkan Nabi jatuh. Ini rasanya peristiwa Taif rasanya. Yang mana orang semua hentam, baling batu pada Nabi. Menghina Nabi. Nabi sangat sedih. Berdarah-darah ketika kalau kita tahu dalam kisah Taif dia berdarah kan. Jadi Allah kata apa? Siapa yang benci kau? Siapa yang benci kamu wahai Muhammad? Nikmat dia terputus. Aku tak bagi nikmat kepada dia. Di hidup dia rasa tak tenteram. Dia akan rasa hidup dia tak cukup. Dan dia akan kembali kepada kamu balik. Betul tak? Kita tengok dalam perang Hunain. Kita tengok Bani Saqafi, Bani Saqif daripada Taif memeluk Islam. Dia pun sebab hilang nikmat. Dia pun rasa macam bila dah hilang, dah baling batu pada Nabi, rasa macam tak tenteram je, rasa kesian pun ada. Tapi bukan senang, orang Taif ni kuat. Dia pun dikasar.
Jenis macam orang kita lah, Banjar kan. Dia kuat, kasar. Jadi waktu perang tu, Nabi Muhammad, kita Islam dapat takluk kota Mekah, kita pun serang Taif, menyerang kaum Saqafi ni. Itu dinamakan perang Hunain. Bukan senang kalau anda baca kisah perang Hunain tu, sengit. Tapi Islam jaya menang juga, alhamdulillah. Baik, setakat itu saja live saya kerana hari ini saya bertugas. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada yang join, minta kita war-warkan lagi kelas Al-Quran percuma ini kepada ramai-ramai orang, kerana anda tak perlu nak pergi bayar duit yuran semua. Anda free duduk di rumah kerana COVID. Anda sekadar dengar dengan saya. Anda tak akan berjangkit dengan saya sebab kita dibatasi dengan cermin. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.